Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini saya nak membincangkan soalan untuk topik perkongsian. Dalam video sebelum ni saya ada bincangkan dari segi konsep. So kalau pelajar yang masih nak fahamkan konsep boleh tengok video perkongsian saya sebelum ni. Okay, so macam biasa saya ada letak link description untuk pelajar untuk pelajar download dulu dan cuba jawab. Dan saya juga letak email saya untuk pelajar tanya apa-apa soalan. Kalau free, saya akan cuba jawab. Alright, so kita terus mulakan. So dekat sini saya ada soalan panjang dan saya ada modify sikit dari dekat imbangan duga supaya tak terlalu banyak bahagian aktiviti perniagaan yang biasa. Tak berkaitan dengan perkongsi tu, saya ada yang saya keluarkan lah. Okay, sebab saya nak fokus hanya bab perkongsian je. So soalan yang saya ada ni dia bagus kalau pelajar yang memang nak fokus fahamkan topik perkongsian je. So kita tak ada masukkan lah hasil-hasil dengan belanja yang lain tu. Alright, so kita mulakan. So kita tengok maklumat dia. Kita ada Aina dan Aina dan Hana adalah berkongsi bagi sebuah perniagaan dan berikut adalah perjanjian perkongsian mereka. So yang bahagian sini, okay, yang 1 sampai 5 ni, yang ni adalah urus niaga yang berkaitan dengan perkongsi. Okay, so yang ni adalah akaun-akaun perkongsi lah. Maklumat perkongsi. Ingat, perkongsi kita ada 4 akaun. Okay, boleh refer video saya yang sebelum ni kalau nak fahamkan konsep keempat-empat akaun ni. So kita ada faedah atas ambilan. Lepas tu kita ada faedah atas modal. Lepas tu kita ada faedah atas pinjaman dan kita ada gaji ataupun bonus. Dan kesemua ni adalah perkongsi punya. Gaji dan bonus ni adalah gaji dan bonus perkongsi, bukan gaji pekerja biasa dalam perniagaan. Faedah atas pinjaman pun sama. Faedah atas pinjaman adalah untuk perkongsi. Modal dengan ambilan tu memang confirm untuk perkongsi lah. Sebab dia adalah akaun equity. Okay? Selalunya soalan dia akan kumpulkanlah maklumat yang bahagian berkaitan dengan perkongsi, dia akan duduk sekali. Kadang duduk atas, kadang duduk bawah. Okay? Dan maklumat tambahan kita macam biasa, should be ni adalah bahagian pelarasan. Okay? So kalau jenis soalan yang panjang, bahagian pelarasan ni dia mungkin bercampur aduk dengan urus niaga perniagaan selain pada perkongsi. So pelajar kena tahulah mana yang dicakap tu yang berkaitan dengan perkongsi. Okay? Kena tahu asingkan. Cuma untuk tujuan soalan saya hari ni, saya dah keluarkan dah yang urus niaga lain tu. Saya hanya tinggalkan yang perkongsi punya je. Okay, so first thing soalan ni, langkah kita yang pertama. Okay, sebelum kita buat akaun pengasingan untung rugi, kita kena sediakan dulu akaun perdagangan untung rugi. So akaun perdagangan dan untung rugi ni kena dah pandai buat lah. Semua dah form 5 kan kat sini. So should be akaun perdagangan untung rugi dengan penyata kedudukan kewangan dah kena mahir. Lepas dah sediakan akaun perdagangan untung rugi, dari sini kita kira untung bersih. Okay? So untung bersih kita ni kita akan guna untuk menyediakan akaun pengasingan kita. Okay, so akaun pengasingan akan bermula dengan untung bersih yang kita kira daripada akaun perdagangan. So lepas dah buat akaun pengasingan ni, kita akan buat akaun semasa perkongsi kita. Dan lepas kita buat akaun semasa, kita akan sediakan penyata kedudukan kewangan. So ni adalah flow dia lah. Tapi soalan saya ni, saya abaikan part PKK. Okay? So kita stop sampai akaun semasa je. Okay, so untuk kita sediakan akaun perdagangan dan untung rugi, kita kena tahulah yang mana satu maklumat daripada 4 ni yang mungkin kita perlu letakkan ke dalam akaun perdagangan untung rugi kita sebelum kita boleh proceed untuk kira untung bersih. Okay? So daripada 4 ni, yang memang akan masuk dalam akaun perdagangan untung rugi kita adalah faedah atas pinjaman perkongsi. Bawah belanja. Okay, so nombor 4 ni, yang ni memang akan jadi kita punya belanja. So kita akan kira 10% ni daripada pinjaman perkongsi. Okay, so yang ni kita akan letak ke dalam akaun perdagangan untung rugi kita. So 10% tu
kita akan kirakan daripada kita punya pinjaman perkongsi kita. So pinjaman perkongsi should be dia akan letak kat imbangan duga lah. Okay, maklumat yang ada. So kita ada imbangan duga kat sini dan nampak yang ni semua macam biasa, imbangan duga biasa kita ada debit, kredit dan kita ada aset, hasil dengan belanja. Cuma saya cakap tadi lah, saya ada keluarkan sikit hasil belanja yang lain-lain tu. Cuma beza dia akan dekat modal, ambilan, akaun semasa dan nampak ni dia ada bahagikan kepada dua orang. Okay? Sebab kita ada dua perkongsi kat sini, Aina dengan Hana. So untuk semua akaun equity ni macam modal, ambilan dan akaun semasa adalah sejenis akaun equity. So akaun equity dia akan asingkan untuk semua perkongsi kita. Okay, so kita akan nampak lah ada nama-nama perkongsi untuk setiap akaun ni. Lepas tu akaun yang lain tu akan macam biasa. Kita ada akaun belum terima bank commission ni semua biasa. Okay, cuma yang kita kena pay attention adalah akaun yang berkaitan dengan perkongsi. Contohnya macam yang ni, pinjaman Nina. Okay, so pinjaman Nina ni, yang ni adalah pinjaman perniagaan terhadap Nina. So kita sebagai perniagaan, kita pinjam duit daripada Nina. Okay, so dia sendiri, pinjaman tu sendiri, treatment dia akan macam liability biasa. Okay, so ini adalah liability bukan semasa yang biasa. So kita tak akan letak dia dalam apa-apa akaun perkongsi lah. Dia akan masuk terus ke dalam PKK macam liability biasa. Cuma sekarang ni disebabkan pinjaman akan ada faedah. So kita ada faedah atas pinjaman daripada pinjaman Nina ni. So 10% yang kita ada, kita kena kira faedah atas pinjaman Nina ni yang 10% tadi ada kat atas tu. Dia sendiri adalah belanja. Ya, okay, yang tadi. Dan lagi satu, okay, ingat, setiap kali kita ada urus niaga, dia mesti ada dua akaun yang terlibat. Sebab sistem catatan bergu. Okay, so belanja satu. Dan lagi satu, kita kena tengok adakah faedah atas pinjaman ni dah bayar ke atau belum bayar. Selalunya, faedah atas pinjaman, dia punya setting asal dia lah, senang cakap. Okay? Kalau tak ada sebarang pelarasan ataupun apa info yang dia cakap apa-apa, dia punya asal dia memang akan automatic belum bayar. So yang belum bayar ni kita akan masukkan ke dalam akaun semasa. So kita bukan masuk dalam PKK. Belum bayar, selalu kita akan treat dia sebagai liability kan. Macam belanja belum bayar, contoh sewa belum bayar, kita masuk dalam liability. Tapi kalau belanja belum bayar untuk perkongsi, macam contoh faedah atas pinjaman belum bayar, perkongsi, dia tak masuk dalam PKK, tapi kita masukkan dia ke dalam akaun semasa. So pinjaman kita RM30,000. So kita darab je dengan 10%, kita dapat RM3,000. Dengan lagi satu, kita akan masukkan dia ke dalam akaun semasa. Kena make sure kita masukkan dua-dua ni, okay? Dekat belanja satu, dekat akaun semasa satu. Alright, so yang tu faedah atas pinjaman. Dan kita check lagi ada tak apa-apa maklumat yang mungkin ada efek pada kita punya untung bersih. Okay, so kita tengok yang seterusnya. Kita ada Hana dibayar gaji RM1,000 sebulan. Alright, so gaji ni pun adalah salah satu belanja. Okay, means dia mungkin akan efek benda yang ada dalam untung bersih. So kita kena tengok dekat pelarasan sama ada tak something yang berkaitan dengan gaji ni yang kita kena betulkan, kita kena buat pelarasan. Okay, so dekat maklumat tambahan kita ada gaji perkongsi dibayar sebanyak RM10,000. Okay, so gaji perkongsi dibayar sebanyak RM10,000 telah direkod ke dalam akaun gaji pekerja. Apa Nana, Aina ke Hana? Hana. Okay, so Hana ni dia bekerja dalam, so Hana ni dia perkongsi tapi pada masa yang sama mungkin dia menguruskan juga perniagaan ni. So dia dibayar gaji lah. Okay, kita sebagai perniagaan, kita bayar gaji kepada Hana. Lepas tu gaji dia pula setiap bulan adalah RM1,000. Kan gaji dia setiap bulan adalah RM1,000. So dekat sini nombor 1 tu dia cakap pula ada gaji dia yang kita dah bayar, yang dibayar sebanyak RM10,000 telah direkod ke dalam akaun gaji pekerja. So apa masalah dia dekat sini? So kita ada RM10,000 yang telah direkod ke dalam akaun gaji pekerja. Satu masalah dia,
gaji berkongsi kita tak boleh campurkan dia dengan gaji pekerja biasa. Okay, so sebab dia akaun berkongsi kan, so kita kena keluarkan gaji berkongsi ni daripada gaji pekerja biasa. So 10,000 yang dah dibayar ni kita kena keluarkan daripada gaji pekerja. Okay, sekarang kat dalam imbangan duga ni kita ada gaji 16,000. So daripada 16,000 ni 10,000 tu kita kena keluarkan lah. Maklumat tambahan yang nombor 1 ni ada beberapa benda yang kita kena tengok. Dia actually ada pelarasan yang berkaitan dengan belum bayar kat sini. Apa maksud saya kat sini? Hana punya gaji untuk sebulan adalah 1,000. So maksudnya gaji sebenar Hana ataupun gaji tahunan dia adalah 12,000. Maksudnya ini adalah belanja sebenar untuk gaji berkongsi ni setiap tahun. So 12,000 ni kita akan letakkan dia ke dalam akaun pengasingan. Okay, yang ni gaji sebenar. Sama konsep macam belanja biasa. Okay, untuk belanja sebarang hasil dengan belanja yang komplit setahun tu yang kita akan masukkan dalam akaun perdagangan untung rugi kita. So untuk kira untung bersih tu dia kena yang untuk setahun tu. So sekarang kat sini konsep dia samalah untuk Hana ni yang memang komplit setahun ni, yang kita masuk ke dalam akaun pengasingan untung rugi kita. Sebab dalam video saya yang sebelum ni, yang masa saya bincangkan konsep, saya ada bagi tahu akaun pengasingan ni actually konsep dia masih lagi berkaitan dengan untung bersih kita. So dia punya konsep hasil dengan belanja dia tu masih sama macam hasil dan belanja perniagaan. Okay, so kalau ada belum bayar atau prabayar, kita kena buat pelarasan. Okay, so 12,000 tu adalah kita punya total belanja tahunan kita yang kita akan letakkan ke dalam akaun pengasingan. Lepas tu kita kena cek sama ada 12,000 ni dah dibayar ataupun belum, ada yang belum bayar. Yang ni kita kena tengok dari imbangan duga kita. Belanja dan hasil yang ada dalam imbangan duga ni asal dia mula datang daripada buku tunai kita. So kalau hasil dengan belanja dah pernah duduk dalam imbangan duga kita, maksudnya dia dah diterima atau dah dibayar. So sekarang gaji kita tadi dia ada bagi tahu 10,000 tu termasuk dalam 16,000. Okay, so 10,000 ni yang dah pernah dibayar. Yang ni yang dah pernah dibayar. So kenapa saya stresskan kat sini? Sebab let's say dia tak cakap perkataan dibayar dekat maklumat tambahan 1 ni. Dia cuma mention gaji perkongsi sebanyak 10,000. Okay, kalau dia tak cakap pun dibayar, tapi asalkan dia dah pernah duduk dalam imbangan duga, maksudnya memang dah pernah dibayar. Okay, kat situlah kita clearkan part tu. So untuk gaji ni yang dah dibayar adalah 10,000. So gaji yang dah dibayar 10,000 tu kita ikut daripada maklumat tambahan 1. So maklumat tambahan 1 ada suruh kita keluarkan tolak daripada gaji pekerja. So let's say kalau kat maklumat tambahan tu tak ada mention apa-apa pasal gaji tu bercampur, kita jangan anggap memang sentiasa kena tolakkan. Bukan Yang ni memang kena depends pada maklumat tambahan tu. Okay, dan belum dibayar untuk gaji ni, kita akan masukkan ke akaun semasa. So konsep akaun semasa ni adalah hanya untuk tunggakan sahaja. Okay, so kalau ada belum bayar baru masuk dalam akaun semasa. Kalau gaji tu dah full dibayar, kita tak perlu record dia langsung dalam akaun semasa kita. Cuma yang ni kita kena tolak dari gaji pekerja hanya disebabkan maklumat tambahan tu bagi tahu kita kena tolakkan. Okey, so hanya 2 ni sahaja yang ada efek pada kita punya akaun perangan dan untung rugi biasa kita. Okey, yang mana kita kena keluarkan gaji dan kita kena record faedah atas pinjaman. Alright, so kita akan buat dulu akaun perangan untung rugi. Okay, so kat sebelah ni saya ada akaun perangan dan untung rugi biasa. So kita akan cari semua maklumat hasil dan belanja yang biasa bermula daripada jualan. Okay, so biasalah kan akaun perdagangan kita starting akan jualan. Lepas tu kita akan kira kos jualan. Kita kira untung kasar, tambah hasil, tolak belanja.
Itu adalah basic akaun perangan untung rugi kita. So, bila kita nak start buat imbangan duga, first thing kita buat akaun perangan untung rugi kita macam biasa. Cuma keep in mind yang dua pasal perkongsi tadi. So, kita akan tengok satu-satu. Mula kita ada bangunan. Bangunan ni adalah aset. Okay. So, dia akan masuk ke dalam PKK. So, kita tak buat PKK tau hari ni sebab kalau tak nanti panjang sangat kita punya video. So, akaun belum terima, kita ada masuk dalam PKK juga sebab dia adalah aset. Lepas tu kita ada bank. Bank pun PKK. So, tak ada kaitan lah hari ni. So, commission ni adalah kita punya hasil. Dan ni akan masuk ke dalam akaun perdagangan untung rugi kita. Kadar bayaran adalah belanja. So, ni akan masuk akaun perdagangan untung rugi. Gaji tadi. Alright. So, kita akan tetap masukkan dia ke akaun perdagangan untung rugi. Okey, untung kasar. Kita tak perlu dah lah buat jualan, tolak pulangan jualan, lepas tu kira kos jualan untuk dapat untung kasar. Kita dah ada untung kasar kita. So, starting point kita akan bermula dari untung kasar ni. Alright, so untung kasar ni adalah kita punya akaun bahagian pertama dalam akaun perangan untung rugi kita. Dan pinjaman Nina ni adalah PKK. Okay, yang ni PKK. Dan modal ambilan dengan akaun semasa ni pun actually dia adalah PKK juga. Cuma faedah dia nanti kita akan tengok. Ini semua PKK. Alright, kita akan start dengan untung kasar dulu. Sebab kita tak perlu, so kita tak perlu dah lah buat daripada akaun jualan. Untung kasar tu still bahagian akaun perdagangan kita. So kita letak, so kita mula dengan untung kasar. So kita dah boleh terus tambah hasil lah. Sebab kita dah settle yang tu. Saya buat tambah lah, tambah hasil. So hasil kita, saya akan start dengan yang tak ada kaitan dengan perkongsi dulu. So kita ada commission 2,000. Commission dah settle. Okay, so kita ada satu je lah hasil kita. So kita boleh terus tambahkan je. So commission 2,000. Lepas tu kita akan tolakkan dengan belanja. Okay, so belanja kita, saya akan start dengan yang tak ada kaitan dengan perkongsi dulu. Kita akan mula dengan kadar bayaran. So kita ada kadar bayaran 200. Saya letak tepi ni dulu. Dan tadi gaji kita ada pelarasan. So 16,000 adalah gaji pekerja yang dah bercampur aduk dengan gaji perkongsi. So kita kena keluarkan lah gaji perkongsi yang dah dibayar sebanyak 10,000. So gaji kita yang memang untuk pekerja hanya 6,000 je sebenarnya. Okay. So 10,000 tu perkongsi punya, kita kena keluarkan dia daripada gaji. Lepas tu tadi kita ada faedah atas pinjaman Nina. Yang 10,000 ni. So 10% darabkan dengan 30,000. Okey. Itu sahaja belanja yang kita ada. So kita totalkan. Dan saya akan terus letak jumlah dia di belah tepi sini. Sebanyak 9,200. Okay, so 50,000 kita tambahkan dengan 2,000. Tolakkan dengan 9,200. Kita akan dapat 42,800. So yang ni adalah kita punya untung bersih. Okay. Okay, so kita tengok balik langkah-langkah nak menyediakan akaun pengasingan. Kita kena kira dulu untung bersih daripada akaun perdagangan, which is yang kita baru buat tadi, which is 42,800 yang kita baru dapat tu. Kita akan gunakan amount tu untuk buat akaun pengasingan untung rugi. Okay, so akaun pengasingan untung rugi ni kita akan sambung daripada untung bersih kita. So saya akan ambil amount untung bersih ni sebagai permulaan untuk kita punya akaun pengasingan lah. Okay. So untung bersih 42,800 adalah kita punya permulaan untuk akaun pengasingan. So dari point sini memang fokus kita hanya untuk bahagian perkongsi je. So 42,800 ni kita kena agihkan kepada semua perkongsi kita.
Tapi sebelum kita boleh agihkan dia, kita kena tengok dulu sama ada tak hasil yang kita boleh dapat daripada perkongsi. So hasil ni kita kena tambahkanlah kepada nilai untung bersih kita. Hasil ni adalah hasil kita sebagai perniagaan tau, bukan hasil perkongsi tu. Lepas tu kita kena tengok pula ada tak sebarang belanja yang kita perlu bayar kepada perkongsi. So yang ni kita balik semula kepada akaun keempat-empat akaun ni. So tadi faedah atas pinjaman tak ada apa-apa. Yang tu dah termasuk dalam 42,800. Okay, so saya akan start dulu dengan hasil lah. Okay, apa-apa pun kita akan mulakan dulu dengan hasil. So hasil yang kita ada daripada keempat-empat ni hanya satu je, iaitu faedah atas ambilan ni je. Okay, yang ni je hasil kita sebagai perniagaan yang kita tuntut daripada perkongsi. Okay, so bila perkongsi ada ambil sesuatu barang pada kita, kita sebagai perniagaan akan charge faedah terhadap perkongsi tu sebab kita tak nak galakkan dia bawa keluar aset. So faedah ni akan jadi hasil lah kepada kita sebagai perniagaan sebab kita charge perkongsi faedah atas ambilan. Okay, so dia akan bayar pada kita. Nak kira ni dia okay, yang ni dia banyak sikit dia punya kiraan sebab ada beberapa faktor yang kita kena tengok. Tapi first thing kita akan letak je nama dia faedah atas ambilan. Lepas tu kita akan asingkan untuk kedua-dua perkongsi ni. First kita ada Hana. Lepas tu kita bukan Hana. First kita ada Aina. Alright. Lagi satu cara nak menjawab soalan. Okay, bila kita baca soalan, kena ikut turutan nama tu. Macam soalan ni dia start Aina, Hana. Sebab apa? Kalau tengok modal ambilan akaun semasa kita ni pun dia ikut turutan. So kita kena pastikan semua baki-baki perkongsi tu kena orang yang sama lah. Okay, jangan tertukar-tukar orang. Dan lagi satu dia akan efek pada nisbah ni. Okay, 3-2 ni. Okay, 3 ni adalah Aina. 2 ni adalah Hana. Dia akan ikut turutan nama tu. So that's why kita apa-apa kita buat maintain nama tu ikut turutan soalan tu. Okay. Alright, so kita berbalik kepada faedah atas ambilan tadi. So cara nak kira dia simple je. 5% tu kita kena charge atas ambilan perkongsi. So kita tengok Aina punya ambilan. So Aina nya ambilan dibuat pada 1 Januari sebanyak 92,000. 9,200. Okay, so 9,200 ni adalah ambilan Aina. Okay, tarikh ni penting. Kenapa? Sebab faedah atas ambilan 5% tu adalah untuk setahun. Okay, faedah 5% tu untuk setahun. So kita kena kira kadaran dia berdasarkan tempoh ambilan tu. So kalau ambilan tu dia tak cukup setahun, kita tak bolehlah charge orang tu setahun. Kita kena proratakan dia ikut daripada tempoh ambil aset kita. Dia bawa keluar aset tu. Macam Aina ni dia bawa keluar aset. Okay, dia buat ambilan pada 1 Januari 2019. So ni tak ada masalah lah sebab memang cukup setahun. Okay, tempoh perakaunan kita daripada 1 Januari sampai 31 Disember. So faedah yang kita kenakan kepada Aina memang untuk setahun. So kita boleh guna 5% tu, darabkan je dengan 92,000. Tak ada masalah sebab dia memang dah complete setahun. So kita akan ambil 5%, darabkan dengan Aina punya ambilan 9,200 dan kita akan dapat 460. Okay, so tu adalah faedah atas ambilan Aina. Lepas tu kita akan kira juga untuk Hana. Awak tak perlu tulis balik nama ni. Macam faedah atas ambilan ni tak payah tulis balik faedah atas ambilan. Awak boleh terus letak Hana je bawah tu. Tapi untuk tujuan nak explain ni, saya letak je lah lagi sekali faedah atas ambilan Hana. Okay, so yang Hana pula. Okay, so kita tengok ambilan Hana. So Hana ni ada lain sikit daripada Aina sebab dia ambil barang pada 1 Oktober. So macam saya bagi tahu tadi, 5% kita tu kita kena proratakan dia ikut tempoh ambilan tu. Okey. So kalau ambilan tu dia adalah daripada Oktober 2019, maksudnya kita hanya boleh charge dia daripada Oktober sampai Disember je lah. Sebab sebelum tu dia tak ada buat sebarang ambilan. Okay. So 5% ni kita tak boleh lah charge full kepada Hana. Okay. So 5% ni kita kena kira hanya untuk 3 bulan dulu. Okay. Daripada Oktober, November, Disember. Okay. So 3 bulan.
dan kita bahagikan dengan 12. So kita bahagikan dia untuk dapatkan kadar baru hanya untuk 3 bulan sahaja. Okay. So 3/12. Lepas tu baru saya darabkan dengan 5,600. Okay, so sikit je. Dia RM70 je yang kita akan dapat lepas kita kirakan. Barulah logik sikit kan, sebab dia 3 bulan je RM70. 3/12 ni adalah daripada Oktober hingga Disember. Alright, so tu dua faedah. Dan ini sahaja hasil yang kita ada berkaitan dengan perkongsi. So kita tambahkan kedua-dua tu dan kita akan dapat 530. Okay, so faedah atas sambilan adalah satu-satunya hasil yang kita ada. So yang ni tadi dia akan menambahkan kita punya akaun pengasingan kita. Kita kena ada 2 akaun yang terlibat. So satu kita dah tahu dia, kita masukkan dalam pengasingan, dan lagi satu akan masuk ke dalam akaun semasa kita. So dia mesti kena ada 2. So pengasingan ni kita dah masuk kan. Nanti jangan lupa letak dekat akaun semasa juga. Okay, so kena make sure dia setiap urus niaga kita akan melibatkan 2 akaun. So faedah tampilan dah settle. So tolak pula kita akan tengok urus niaga perkongsi yang akan menjadi belanja kepada kita sebagai perniagaan. Okay, so yang mana yang kita kena bayar kepada perkongsi kita. So tadi kita ada gaji. Okay, so gaji tahunan ni RM12,000 ni yang kita kena bayar kepada perkongsi kita. Okay, so gaji RM12,000 ni kena bayar kat perkongsi kita. Maksudnya setiap tahun pun kita kena bayar RM12,000 ni lah. So ni belanja sebenar kita. Belanja ni dia tak semestinya sama dengan yang memang dah bayar ataupun yang belum bayar. Dia yang penting setahun tu. Okay, so setahun tu yang kita kena letak dekat kita, akaun pengasingan kita. So saya akan tulis yang ni dulu. Lepas tu gaji ni siapa punya? Macam yang ni gaji Hana punya. So gaji Hana ni RM12,000. Dan dia akan jadi tolak sebab dia adalah belanja kepada kita sebagai perniagaan. RM12,000. Lepas tu kita tengok pula yang kedua. Okay, so bahagian gaji yang bahagian pertama RM12,000 tu saya dah settle. Lepas tu ingat kita ada lagi satu dekat akaun semasa, nanti kita kena letak belum bayar. Okay, so gaji yang tahunan ni dah settle. Kena buat dengan ni lah, teliti. Okay, sebab kita ada banyak benda yang kita kena pay attention masa kita buat ni. So yang ni kita dah settle gaji tahunan. Lepas tu gaji dah dibayar ni pun tadi kita dah keluarkan daripada akaun untung rugi yang atas tadi tu kan. So 2 tu dah settle, tinggal satu ni yang belum bayar RM2,000 ni kena masukkan dalam akaun semasa. Okay, so yang tu dah ni, kita tengok kejap belanja yang lagi satu kita ada, iaitu faedah atas modal. So kita sebagai perniagaan kita kena bagi faedah kepada perkongsi. So kita kena bayar lah, okay, kepada perkongsi ni. Konsep dia terbalik daripada ambilan tadi. Ambilan tadi kita kenakan charge kepada perkongsi sebab kita tak nak galakkan dia bawa keluar aset. So modal ni pula adalah sebagai insentif, okay, kepada perkongsi untuk menggalakkan dia bawa masuk aset. So lagi banyak aset dia bawa masuk ke dalam perniagaan, lagi banyak faedah kita akan bagi kepada dia. Macam insentif lah, okay. So kepada perkongsi benda tu dia punya keuntungan, tapi kepada kita sebagai perniagaan dia jadi belanja. So that's why faedah atas modal ni adalah belanja kepada kita sebagai perniagaan. Okay, so kita akan kira dulu. Saya letak lagi tolak kat sini, okay, untuk mengasingkan gaji dengan faedah ni lah. So faedah atas modal. So sama, saya akan start dengan Aina. Dan cara kira dia pun lebih kurang macam kita buat ambilan ni, faedah atas ambilan juga. Kena pay attention pada tarikh tu, okay. So kita akan tengok bahagian imbangan duga kita. Untuk Aina, modal dia adalah pada 1 Januari 2019, banyak RM160,000. Okey, bawah ni dia ada maklumat tambahan ni, jangan lupa modal ni dia boleh bertambah, okey.
So setiap kali bila pekongsi ni bawa masuk modal yang baru, kita panggil dia sebagai modal tambahan. Kita kena check lah ada tak modal yang pekongsi ni bawa masuk sepanjang tempoh perniagaan. Kadang maklumat ni dia akan bagi tahu dekat maklumat tambahan. So macam contoh ni nombor 2 Hana. Okey, so bukan Aina lah. Nanti Hana punya kita kena buat ni. Dia ada bawa masuk tunai di bank sebagai modal tambahan. Okey, so ada satu modal tambahan ni kita kena keep in mind lah, okey. Masa kita buat Hana. Aina ni senang sikit lah, dia tak ada modal tambahan. So kita just ambil je kadar faedah iaitu 8%. Okay, so 8%. Kita darabkan dengan total modal dia iaitu 160,000. Kita akan dapat 12,800. Okay, sekarang ni Hana ni dia ada modal tambahan. So dia ada satu kiraan ekstra sikit. Untuk Hana ni modal dia ada 2 tarikh sekarang ni. Satu yang modal awal dia iaitu yang pada 1 Januari ni 60,000. Okay, so yang ni first modal ni memang complete setahun. Lepas tu dia ada bawa masuk modal tambahan pada 1 Julai 2019 sebanyak 30,000. So dia ada 2 tarikh sekarang ni. Satu modal yang complete setahun dan lagi satu adalah modal yang daripada Julai sampai Disember. So kita tak boleh campurkan modal ni dua-dua lepas tu darab kadar tu, sebab dua ni dia punya charge faedah akan berbeza lah. Satu untuk setahun dan lagi satu untuk 6 bulan. So kadar dia dah tak sama. So kita kena kira asing 60,000 ni punya satu. Lepas tu kita kena kira untuk 30,000 pula. Jangan ambil 60 tambah 30,000. Okay, bukan macam tu. Sebab kadar dia tak sama sekarang ni. So untuk Hana ni saya akan buat 2 kiraan. Yang first saya akan ambil yang setahun ni dulu. So modal kita 8%. Dan untuk 60,000 ni dulu. Okay, so kita akan ambil 8% darab 60,000 ni dulu. Yang ni kita akan dapat 4,800. Dan kita ada yang kedua iaitu untuk 6 bulan punya. Okay, so 8% ni kita kena proratakan dia. Kadar dia khas untuk 6 bulan sahaja. So daripada Julai sampai Disember kita ada 6 bulan. So kita punya kadar ni kita kena kirakan hanya untuk 6 bulan sahajalah. Okay, so 6/12. Darab dan kita akan darabkan dengan 30,000 modal tambahan tu. So ni 30,000 kita 1,200. Okay, lepas tu baru saya totalkan untuk Hana ni sebanyak 6,000. Baru kita dapat total faedah atas modal untuk Hana. So 12,800 kita akan tambahkan dengan 6,000 dan kita dapat 18,800. So 18,800 ni kena tolak sebab dia adalah belanja. Okay, belanja kepada perniagaan. So kita tengok balik kita punya kiraan utama kita. Kita ada untung bersih. Kita kena tambahkan dengan total faedah atas sambilan. Ya, lepas tu kita akan tolakkan dengan gaji dan tolakkan dengan faedah atas modal. Okay. Dan kita akan dapat 12,530. Okay, so 12,530 ni, yang ni adalah untung bersih kita yang baru. Lepas kita dah tambah balik hasil yang kita dapat daripada perkongsi dengan tolak belanja yang kita kena bayar pada perkongsi. Okay, so untung bersih yang baru ni yang kita akan agihkan balik kepada kita punya perkongsi. Okay, agihan kita kepada perkongsi ni kita akan masukkan dia nanti ke dalam akaun semasa kita. Sebab akaun semasa ni adalah akaun tuntutan perkongsi terhadap perniagaan. Sebab untung bersih ni kita kena bagi semula kepada perkongsi. So that's why kita masukkan dia ke dalam akaun semasa dia. Anggap akaun semasa ni macam akaun equity biasa. Macam kalau untung bersih biasa kan akan menambahkan modal kita. So sekarang ni
kita tengah buat benda yang sama sebenarnya. Kita tengah memulangkan untung bersih ni kepada pekongsi kita. So nanti amount ni akan dimasukkan ke dalam akaun semasa. So Aina dengan Hana ni 12, dia akan dapat bahagian untung dia lepas dah habis semua kiraan ni lah. Okay. So Aina dengan Hana ni dia akan dapat balik untung bersih yang perniagaan dah buat lepas dah tolak semua urus niaga yang berkaitan dengan perkongsi ni. So cara kiraan dia, so sekarang kita tengok balik yang pada soalan kita nombor 1 ni. Untung atau rugi diagihkan mengikut nisbah 3 kepada 2. Okay, tadi saya bagi tahu nama dalam soalan ni turutan dia tu penting. Okay, kalau nama dia start Aina, lepas tu Hana, maksudnya yang 3 tu Aina punya, 2 tu Hana punya. So Aina akan dapat 3 bahagian keuntungan, Hana akan dapat 2 bahagian. So sekarang cara kita kira, first kita kena totalkan dulu bahagian dia. Okay, so total bahagian dia adalah 5. Okay, so ni adalah 5 bahagian. So Aina akan dapat 3/5 dan Hana akan dapat 2/5. So pecahan dia adalah 3/5 dan 2/5. So agihan kita ni, kita akan tulis dia sebagai akaun semasa Aina. So 12,530 ni kita akan first masukkan dia ke dalam akaun semasa Aina. So kita akan kira ikut nisbah agihan ni. Okay, so Aina kita akan pulangkan dia sebanyak 3/5. Okay, so peratus dia adalah 3/5 daripada keuntungan ni kita akan agihkan kepada Aina. So ambil je 3/5 darab 12,530 dan kita akan dapat 7,518. Okay, so tu Aina punya bahagian untuk keuntungan ni. Lepas tu kita akan buat yang sama untuk Hana pula. So Hana akan dapat 2/5 daripada bahagian ini keuntungan. So Hana dapat 5,012. So Hana should be akan dapat baki lah daripada 12,530 tu. Okay, so kedua-dua amount ni 7,518 dengan 5,012, dua-dua ni akan dapat balik 12,530 sebab kita kira bahagian ni pun daripada jumlah ni. So untuk awak double check balik, awak tambahkan je dua-dua ni, kena make sure awak dapat balik total lah. Kalau tak dapat balik total, maksudnya awak ada buat silap. Mungkin silap tekan kalkulator je, ataupun mungkin tersilap pada bahagian nisbah ni pun boleh jadi juga. Okay, so kena make sure per tu adalah per total nisbah tu. Okay, so 3 tambahkan dengan 2 dapat 5. So 3/5, 2/5. Okay, macam tu cara kita kira nisbah. Lepas kita dah agihkan, dah tak ada dah lah sebarang baki untung yang tinggal selepas kita dah pulangkan semula kepada pekongsi kita. Alright, so lepas dah settle buat akaun pengasingan, kita kena buat pula akaun semasa. Akaun semasa kita adalah akaun bentuk T, okay? Dan kita ada 2 cara lah untuk buat, sama ada kita buat asing-asing, maksudnya kita buka akaun T Aina satu, lepas tu kita buka akaun Hana pula. Okay, so kita ada 2 lah akaun T, ataupun kita buat cara laju macam ni. Okay, yang ni kita panggil cara beruang. Cara yang kedua ni kita akan sediakan 2 laju dalam akaun T yang sama untuk Aina dan Hana. So dia duduk sebelah-sebelah, tapi akaun T kita ada 1 je. Alright, so saya akan guna cara ni lah sebab senang untuk kita tengok. So kita berbalik semula kepada kita punya soalan. So kita akan check yang mana yang kita kena buat dalam akaun semasa dulu. So akaun semasa ni dia adalah akaun equity. So apa-apa akaun yang ada dalam PKK, dia mungkin ada baki. Okay, so dia boleh ada baki lah. So starting point, cari dulu baki awal untuk akaun semasa kita dan dia akan ada dalam imbangan duga. So sekarang akaun semasa kita tekan imbangan duga. Kita ada Aina dan Hana. Ada 1 Januari ni. Nampak dia ada 1 belah kredit dan 1 belah debit. Okay, so akaun semasa baki dia boleh either lah, dia boleh baki positif, dia boleh baki negatif. Okay, sebab akaun semasa ni adalah akaun equity. Okay, so saya tulis kat sini, dia adalah akaun equity. So kalau belah debit, maksudnya berkurang. Okay, dan kalau belah kredit, bertambah.
So kalau yang mana baki dia berada di sebelah debit means ni adalah baki negatif lah. So kita akan masukkan baki awal akaun semasa ikut berkongsi tu. Okay. So saya akan mulakan dengan Aina. So pada Januari 1 baki BB untuk Aina sebanyak 9,200. Lepas tu Hana pula baki dia adalah berbaki negatif, okay? Sebab dia berada di sebelah debit. So ni 3,680 Hana punya baki. Dan Januari, okay, so ni Januari 1 jugalah sebab dia baki BB. Okay, so dah settle letak baki, baru kita masukkan benda yang dalam akaun pengasingan kita dulu. Okay, so dalam akaun pengasingan semua faedah, iaitu faedah atas sambilan dengan faedah atas modal, kita akan letak full amount ni dalam kita punya akaun semasa. Kenapa? Sebab kita kira faedah ni pada hujung tempoh, iaitu sekarang ni masa nak buat ni baru kita kira. So amount ni memang belum diselesaikan lagi. Maksudnya faedah atas sambilan kita belum dapat daripada perkongsi, dan faedah atas modal perkongsi kita belum bayar kepada perkongsi. Kita ni adalah perniagaan, okey. Untuk akaun semasa, sudut pandangan kita berbeza daripada akaun pengasingan. Akaun pengasingan kita pandang dari sudut pandangan perniagaan. So kita sebagai perniagaan akan dapat faedah atas sambilan daripada perkongsi. So kita tambahkan. So kalau dalam akaun semasa, kita akan nampak faedah atas sambilan ni sebagai tolak. Sebab sekarang tuntutan perkongsi akan makin berkurang lah daripada kita. Okay, sebab sekarang ni perkongsi tu yang kena bayar kepada kita. So dalam akaun semasa kita akan tolakkan. Sebab sudut pandangan tu sekarang dah berbeza. Okay, akaun semasa adalah dari sudut pandangan perkongsi. Lepas tu faedah atas modal pula, kita perniagaan kena bayar kepada perkongsi. So perkongsi sekarang akan dapatlah amount faedah atas modal tu. So dekat sini dia akan tambah ke dalam akaun semasa kita. Okay. Alright, so kita masukkan faedah kedua-dua faedah ni dulu. So start dengan faedah atas sambilan dulu. So Aina dan Hana, amount Aina 460, Hana 70. So amount ni kita akan masukkan ke belah debit lah. Sebab akaun semasa kita akaun equity. Dan tarikh kita akan letak Disember 31. Faedah atas ambilan. So make sure masukkan akaun yang betul. Okay, dan ambilan pun kita akan masukkan ke dalam akaun semasa juga. Sebab ambilan adalah item yang akan mengurangkan equity perkongsi ni. Okay. So ambilan kita akan masukkan juga. So 9,200. Daripada imbangan duga kita. Okay. So Aina punya 9,200 dan Hana 5,600. Kita masukkan ke dalam akaun semasa. Sebab yang pasal konsep ambilan ni saya ada explain dalam video sebelum ni kalau nak fahamkan lebih lanjut. Sekarang kita masukkan faedah pula. So tarikh pun Disember 31. Faedah atas modal. Okay, so Aina 12, kita ambil full amount ya. Aina 12,800 dan Hana 6,000. Lepas tu Hana 6,000. So amount penuh faedah atas modal akan dimasukkan ke dalam akaun semasa kita belah kredit. Alright. So faedah atas modal tak payah letak akaun semasa sebab kita dah ada akaun modal. Okay, modal semua akan masuk dalam akaun modal. Sekarang ni tengah guna kaedah modal tetap sebab saya buka akaun semasa. Okay, so boleh refer pada video sebelum ni lah kalau nak dengar explanation pasal konsep. Okay, so yang ni modal tak letak dalam ni. So kita habis dekat faedah atas modal. Okay, sekarang kita tengok tuntutan lain yang berkaitan dengan belanja pula. Okay, yang kita dah settlekan adalah faedah atas modal. Okay, so yang ni dah habis. Faedah atas sambilan pun dah settle. Okay, sekarang kita tinggal faedah atas pinjaman dengan gaji. Okay, so kita tengok faedah atas pinjaman dulu.
So tadi kita kena bayar 3,000 kepada perkongsi kita. So 3,000 yang satu kita dah letak kat belanja dan lagi satu kita akan masukkan ke dalam akaun semasa. Okay, so 3,000. Okay, sebab konsep faedah atas pinjaman ni dia memang belum bayar kecuali kalau dia ada cakap apa-apa pada maklumat tambahan. Okay, so kita kena bayar dia kepada perkongsi yang kita pinjam duit tu. So sekarang pinjaman ni kita pinjam daripada okay, nama ni sebenarnya silap. Yang ni adalah Aina. Dalam PDF tu dah betulkan, yang ni sebab saya guna yang lama punya. So yang ni Aina punya. So kita pinjam daripada Aina faedah ni. Okay, so faedah 3,000 ni akan dituntut oleh Aina. So kita akan masukkan ke dalam akaun semasa Aina. So ni faedah atas pinjaman. Dan kita letak 3,000 bawah Aina. Dan last sekali, okay, so faedah atas pinjaman dah settle. So full amount tu Aina akan tuntut daripada kita. So last sekali kita ada gaji. So gaji yang kita kena bayar kepada Hana ni, yang letak dalam akaun semasa hanya yang belum bayar sahaja. Sebab yang dah bayar, Hana dah takkan tuntut daripada kita lah sebab dia dah dapat duit tu. Okay, so yang tinggal hanya 2,000 yang belum bayar ni je yang Hana akan tuntut daripada kita. So amount 2,000 ni yang kita letak dalam akaun semasa kita. Okay, so kita letak gaji dan bawah Hana 2,000. Kita letak gaji belum bayar, sorry. Anggap macam kalau bahagian, kalau belum bayar biasa kita letak kat liability belah kredit kan. Yang ni belah kredit juga tapi pada equity kita. Sebab belum bayar ni adalah untuk perkongsi. So dalam PKK nanti tak payah buat dah lah sebab kita dah letak pada bahagian equity akaun semasa kita ni. Okay. Alright, so kita sebenarnya dan hampir selesai dah kita punya akaun semasa. Dan bahagian yang macam contoh modal tambahan ni semua ni nampak dalam akaun modal. Kita tak buat akaun modal hari ni, so tak perlu letak modal tambahan dalam akaun semasa kita. Okay. Terakhir sekali, sebelum kita imbangkan akaun, sebelum kita kira baki akhir untuk akaun semasa, kita punya untung bersih ni kita agihkan kepada Aina dengan Hana sebanyak amount ni lah. Okay, Aina dapat 3/5, Hana dapat 2/5. Kedua-dua amount ni disebabkan dia untung, maksudnya kita akan menambahkan akaun semasa kita lah. Okay, dia akan duduk di sebelah kredit akaun semasa kita. So sekira Aina dengan Hana punya pemilikan equity dalam perniagaan kita akan makin bertambah sebab untung ni. Okay, so kat sini kita akan letak pengasingan untung rugi. Okay, so Aina dapat 7,518 dan Hana dapat 5,012. Alright, so dah settle. So kita pulangkan balik keuntungan kepada kita punya perkongsi. Alright, so bila dah habis buat semua benda ni, kita akan kira baki macam biasa kita buat akaun. Okay, so dia banyak sikit sebab kita ada dua perkongsi kat sini. So saya akan kira dulu semua total. So Aina punya total ni 9660, Hana 9350, yang ni dapat belah kredit Aina dan untuk Hana 13,012. So daripada ni kedua-dua perkongsi ni dia punya belah kredit lagi banyak, means baki dia yang kita kena imbangkan, baki akhir akan berada di sebelah debit. So ni dua-dua baki positif lah. Okay, amount yang lagi besar akan menjadi kita punya total. So Aina punya total kena 32,518 dan Hana punya total kena 13,012. So kita ambil je 32,518 tolakkan dengan 9660. Okay, so yang ni kita dapat daripada 32,518 tolak 9660. So buat yang sama untuk Hana. So Hana akan dapat 3662. Okay, so tu yang Hana daripada 13,012 tolak
9350. Okay, so kita dapat baki akhir. Dan baki akhir ni macam biasa, kita akan hantarkan dia ke bawah. Okay, so untuk tempoh yang akan datang pada Januari 1, 2020 lah. Sebab yang kita buat 2018 2019. So saya just habiskan je sampai sini. Dah kita dah lang dah nak siap ni. So nampak baki dia adalah baki positif sebab dia punya belah kredit lagi banyak daripada belah debit. Okay, sebab akaun semasa adalah akaun equity. So should be lepas kita dah siap akaun semasa ni, kita akan proceed dengan buat penyata kedudukan kewangan pula. Okay, sebab baki kita ni nanti kan, baki akhir ni kita akan masukkan dia ke dalam PKK kita. Bawah equity pemilik. Sebab akaun semasa ni adalah akaun equity. Okay, tapi saya tak akan continue sampai PKK lah dalam video ni sebab dah terlalu panjang. Okay, so saya stop dekat akaun semasa. So pelajar boleh try lah buat PKK. Dan should be nak tahu betul ke tak, kalau imbang tu should be betul lah. Okay, alright, so saya stop video saya kat sini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.